Assalamualaikum guys, welcome back to Fast Channel. So bersama aku lagi Faiz Janal. Dalam video kali ini aku nak nyatakan pendapat aku mengenai Realme 6 Pro yang ada kat tangan aku sekarang ni. So aku dah gunakan phone ni hampir 2 bulan lah, sebulan lebih macam tu kan, untuk phone Realme 6 Pro. Banyak benda yang aku boleh puji dengan Realme 6 Pro, but ada something yang aku rasa aku nak komplain juga untuk Realme 6 Pro ni. Okay, first dari segi dia punya kualiti binaan. Untuk Realme 6 Pro ni korang boleh nampak ada satu macam rekaan yang seakan-akan peti dekat bahagian binaan belakang ni. Bagi aku itu satu rekaan yang agak unik lah untuk sesebuah smartphone. Bila korang gerak-gerakkan binaan belakang ni, korang akan nampak macam ada perubahan peti. Dia macam naik ke atas ada, dia macam naik ke bawah pun ada. Dan sometimes benda tu macam sekata kan. So itu something yang aku rasa different lah untuk sesebuah smartphone mid-range macam ni. Dari segi dia punya warna, korang akan nampak macam ada dua tona warna, which is kalau keliling dia tu korang akan nampak macam warna biru yang sangat pekat. But untuk bahagian tengah dia, korang akan nampak macam warna biru yang agak cair sikit and then berkilat and ada bentuk pecah peti macam tu. Okay, dari segi kualiti binaan dia untuk belakang ni, dia menggunakan jenis plastik, so dia bukan glass, and then frame tepi pun jenis plastik. So far, untuk pengalaman pegang Realme 6 Pro ni, binaan plastik dia memang rasa premium. Even kalau aku tak tahu yang back panel dia ni jenis plastik, aku ingat back panel ni adalah jenis kaca. But yes, overall untuk design dia memang sangat-sangat premium untuk peranti mid-range macam ni. Design untuk Realme 6 Pro ni memang agak typical Realme punya smartphone lah. Color je lah dia punya perubahan yang ketara untuk phone mid-range Realme. Pada bahagian bawah ni ada mono speaker, ada USB-C port, and then ada earphone jack 3.5mm dan juga ada satu mikrofon. And then pada bahagian kanan ada button power dan ada juga fingerprint scanner. Okay, untuk fingerprint scanner dekat Realme 6 Pro ni, aku notice something yang aku rasa macam agak pelik sedikit. Sebab kalau korang tekan dia punya power button, bunyi dia tu macam lebih clicky, which is lebih kuat lah berbanding dengan Realme 6 punya bunyi power button ni. Aku tak sure ini adalah hardware issue ataupun memang bunyi power button Realme 6 Pro ni macam ni. Sebab dia sometimes okay, but sometimes tu aku rasa macam annoying bunyi dia. But just ignore sebab it's not a big deal untuk aku sangat. Dia just macam something yang aku notice lah. Pada bahagian hadapan, skrin hadapan, dia ada punch hole display, ada dua kamera pada bahagian hadapan. So total untuk Realme 6 Pro ni ada 6 lensa kamera. Tak apa, pasal kamera nanti aku akan ulas. Next thing is about the performance. Untuk Realme 6 Pro ni dia menggunakan chipset Snapdragon 720G, which is untuk phone mid-range 720G memang sangat-sangat okey lah kan untuk phone mid-range pada tahun 2020. Kalau 665 tu macam agak kurang sedikit lah bagi aku, but 720G memang superb. Untuk gaming, ini bukan gaming smartphone actually. So untuk gaming, kalau korang tanya aku, bagus ke tak untuk gaming? Of course okay, but it's not terlalu bagus sangat lah sebab ini mid-range. Kalau korang nak gaming experience yang bagus, go for flagship ataupun gaming smartphone. Gaming, biasa-biasa average. So dia tidak terlalu bagus dan dia tidak terlalu teruk. Korang boleh main game dekat Realme 6 Pro. Even kepanasan tu bagi aku di tahap yang normal. Yes, dia tidak panas dalam masa yang singkat. Dia ambil masa dalam sejam ke sejam lebih macam tu, dia akan panas lah. Korang akan start rasa panas untuk Realme 6 Pro ni. Okay, the next thing is dia punya pengalaman penggunaan harian. Bagi aku memang takkan rasa lagging yang teruk membuatkan korang rasa stres dengan phone ni. Takkan ada rasa macam tu. But sometimes korang akan rasa yang phone ni macam sangkut-sangkut sedikit. Dia tidak terlalu teruk. Macam korang nak buka apps, korang nak tukar-tukar apps apa semua, korang akan notice sedikit lah benda tu. But it's not a really big issue lah untuk Realme 6 Pro memandangkan dia for mid-range. And sometimes je, but in other times aku rasa okay lah dengan dia punya scrolling experience. Even ni pun ada 90Hz kan, so tak apa, itu kau akan ulas nanti pasal 90Hz tu. Scrolling apa semua memang smooth untuk Realme 6 Pro ni. Alright, pasal bateri pula, Realme 6 Pro ni ada bateri sebesar 4300 mAh, which is sama je macam bateri Realme 6. But apa yang membuatkan Realme 6 Pro ni macam agak lebih tahan sedikit adalah sebab dia punya Snapdragon 720G 8nm. So SOT untuk 90Hz aku boleh dapat, surprisingly aku boleh dapat dalam 7 jam ke 8 jam macam tu untuk penggunaan biasa harian aku. So aku bukan gaming heavy sangat apa semua, aku just gunakan sebagai media sosial, aku gunakan untuk web browsing, aku gunakan untuk tengok video YouTube dan sebagainya, benda-benda yang biasa lah, just basic usage. Untuk 60Hz aku boleh dapat more than that lah, which is aku boleh dapat dalam 8 ke 9 jam untuk penggunaan harian aku SOT Realme 6 Pro. Dan itu something yang aku boleh puji untuk phone mid-range macam ni dengan bateri 4300 mAh. ada pilihan 90Hz dan korang boleh turn to 60Hz. So up to you guys lah, sama ada korang nak macam bateri lebih tahan sedikit
untuk 60Hz ataupun korang nak pengalaman 90Hz dengan bateri yang rendah sikit but still di tahap yang sangat memuaskan untuk tahap bateri Realme 6 Pro ni. And then dia juga ada fast charging sehingga 30 watt. Bukan sehingga, memang 30 watt fast charging dia. Surprisingly memang boleh charge less than 1 hour, dan itu something yang aku boleh puji dengan Realme sebab dia bagi fast charging 30 watt dalam kotak jualan. Kita tahu yang fast charging 30 watt ada dekat macam OnePlus 8 dan OnePlus 8 Pro, dan dia juga ada dekat Realme 6 Pro ni. Okay, pasal kamera setup, dia punya design kamera memang very typical Realme punya design kamera. Dia ada quad kamera 64MP kamera utama, 12MP kamera telephoto, 8MP kamera ultrawide dengan 2MP kamera macro. Okay, setup kamera dia aku boleh katakan cukup perfect untuk sebuah full mid range macam ni sebab dia ada main kamera 64, dia ada telephoto, dia ada ultrawide dan dia ada micro lens. 4 lens kamera ni aku boleh katakan dia adalah perfect kamera untuk full mid range macam ni. Walaupun kualiti dia tidak terlalu bagus macam phone flagship, but dia punya kualiti gambar, color accurate dia, HDR, video dan sebagainya memang sangat-sangat mantap, dan that's why aku puji untuk quad camera setup Realme 6 Pro ni. Actually, untuk Realme 6 Pro nak bandingkan dengan Realme 6, dia punya perbandingan tu tak jauh beza sangat in terms of specs. Sebenarnya macam akan sedikit dia perbezaan dari segi design. And then untuk Realme 6 Pro ni, of course, dia lebih memfokuskan pada setup kamera dan kualiti video dan kamera jugalah. So that's why dia dipanggil Pro lah sebab dia ada 6 lensa kamera keseluruhan. Dia juga mampu merakam video dengan 4K 30fps dan banyaklah fungsi video ataupun fungsi kamera yang bagus untuk Realme 6 Pro ni. Kalau korang cari phone mid-range dengan kamera yang bagus, maybe Realme 6 Pro ni one of the best phone untuk kamera lah. Untuk korang yang suka ambil gambar outdoor, suka selfie. Phone ni juga ada dual selfie kamera 16MP kamera utama dengan 8MP ultrawide. Alright, untuk kualiti selfie kamera dia bagi aku sangat-sangat bagus untuk phone mid-range macam ni. In terms of dia punya ketepatan warna, dia punya sharpness, potongan bokeh apa semua, memang aku boleh puji gila lah untuk Realme 6 Pro ni. By the way, untuk selfie kamera dia juga korang boleh merakam video slow-mo. Dia macam ala-ala slow film daripada iPhone lah. The next thing is about dia punya main selling point, which is dia punya screen refresh rate sehingga 90Hz. Actually, untuk Realme 6 Pro ni dia hadir dengan screen LCD yang bersaiz 6.6 inci yang ada 90Hz yang juga mempunyai ketahanan Corning Gorilla Glass 5. Even untuk Realme 6 Pro ni juga dah siap pasang dengan screen protector pada bahagian hadapan. So kalau korang beli phone, korang tak perlu pening sangatlah nak cari screen protector ataupun tempered glass dekat kedai-kedai luar. Walaupun phone ni macam agak baru, so just pakai screen protector yang dibagi. Okay, sebelum ni ada isu mengenai 90Hz yang ada pada Realme 6 Pro ni. Aku boleh katakan, aku admit dengan tu, yes, memang aku hadapi. Bukan isu yang sama, but isu yang aku rasa macam agak pelik sedikit, which is kalau korang test FPS monitor dekat Realme 6 Pro ni, korang akan nampak yang FPS dia akan drop kalau korang tak gunakan ataupun korang tak touch screen dia. But kalau korang touch screen dia, dia punya FPS monitor tu akan stable to 90Hz balik ataupun 90fps balik. So kalau korang scrolling, basically korang akan dapat 90fps lah. So dia tidak drop macam korang tak gunakan. So kat situ aku nampak yang it's not a really big issue sebab korang tak guna, dia drop. No problem lah sebab korang tak guna. But kalau korang guna, dia naik. Maksudnya dia stable dekat situ. So kat situ aku nampak yang untuk pengalaman nak gunakan 90Hz, basically korang nak kena scrolling, which is korang nak kena touch screen, betul. Kalau korang tak touch screen, maksudnya korang tak rasa lah pengalaman 90Hz tu. Dan kat situ aku rasa macam not a big issue lah kalau dia punya FPS drop ataupun 90Hz dia drop, tak stable to 90Hz. But bila aku test ataupun aku compare dengan Realme 6, aku tengok yang Realme 6 punya 90Hz dia stable. FPS dia very stable 90Hz walaupun tak pakai ataupun pakai. So kat situ aku nampak yang mungkin ada software issue maybe sebab dia tak stable to 90fps apa semua. Dan aku harap Realme boleh fix benda ni. Itu je lah yang aku notice untuk Realme 6 Pro, which is itulah main selling point untuk Realme 6 Pro, which is dia punya 90Hz screen lah. Dan of course untuk 90Hz bukan semua game yang support. Untuk korang nak rasa pengalaman 90Hz tu, just selected game saja. So aku dah cuba main dekat game cacing, memang dia support 90Hz. Tapi kalau aku test dekat Call of Duty ataupun dekat PUBG Mobile, just 60fps saja. Dan untuk gaming PUBG Mobile, korang hanya dapat smooth Ultra saja, tak dapat smooth extreme. Okay, the next thing pasal harga dia. So aku tak tahu lagi harga dia sebab masa aku tengah buat review ni, tak review lagi ataupun tak launch lagi Realme 6 Pro ni. Tapi aku akan letakkan bahagian komen je lah berapa harga rasmi dia. Nanti korang check it out dekat bahagian komen. So kalau korang tanya aku bagus ke tak untuk Realme 6 Pro ni dan berbalik ke tak, yes, itu satu pelaburan yang agak berpatutan sebab dia punya kamera setup, quad kamera yang bagi aku bagus, and then dia ada 90Hz dan
Kekurangan dia kat sini hanyalah screen LCD saja, which is screen LCD dia bukan satu kekurangan yang korang boleh ambil bulat-bulat, sebab screen LCD untuk phone mid-range ni, untuk Realme 6 Pro ni, bagi aku personally agak bagus. Dia punya color dia tidak macam screen LCD yang korang gunakan pada dulu-dulu punya phone Android kan. Dia punya screen LCD untuk phone Android Realme 6 Pro ni bagi aku cukup bagus lah kalau korang nak gunakan pada tahun ni. But satu improvement yang aku rasa Realme patut buat adalah dari segi punya screen sajalah. Terpulang pada korang, sama ada korang lebih mementingkan AMOLED screen ataupun korang lebih mementingkan pengalaman 90Hz untuk sesebuah smartphone dengan ada 30 watt, dengan bateri 4300 mAh, dengan rekaan yang sangat premium untuk phone mid-range macam ni. Overall, kalau harga Realme 6 Pro ni bawah 1500, this is one of the best phone mid-range yang korang boleh dapatkan dekat pasaran sekarang ni. So guys, aku rasa itu saja pendapat aku mengenai Realme 6 Pro ni. Korang boleh nyatakan pendapat korang dekat bahagian komen macam mana phone ni, nice ke tak nice, dia punya tawaran teknologi dengan harga dia. So guys, jangan lupa untuk follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum.